وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika berhenti sedang membaca khutbah. Kerana yang demikian itu akan meminatkan pahala jemaah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta bi qawmika yawm al-jum'ah al-sid wa imam yakhutub faqad ra'aw." Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. الحمد لله القائل ولمن خاف مقام ربه جنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, di kesempatan dan pada hari yang penuh barakah ini, saya menyuruh dan berpesan kepada diri saya sendiri dan seterusnya kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketaatan, keyakinan dan keikhlasan, yaitu dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan yang bertakwa, seterusnya berjaya serta selamat di dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Pada hari yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita menghayati bicara mimbar yang bertajuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, dari segi bahasa, takut memberi maksud gentar, gerun, ngeri, berasa bimbang dan sebagainya. Adapun takut atau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud ketaatan dalam menjunjung segala perintah dan meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sentiasa bimbang dan takut kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mereka itu antaranya ialah bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lainnya. Mereka beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka menafkahkan apa yang mereka miliki, sedangkan hati mereka bimbang pemberian tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat takut merupakan benteng bagi orang yang beriman. Sifat takut adalah penyelamat bagi orang yang beriman daripada melakukan maksiat. Sifat takut adalah pendorong bagi orang yang beriman untuk menjunjung segala perintah Allah serta menjauhi segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasnya, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimiliki oleh seseorang Muslim amat besar manfaatnya dalam kehidupan seseorang insan yang beriman. Kerana itu Rasulullah SAW sendiri turut bermohon doa supaya dikurniakan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis daripada Atha bin Sa'ib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berdoa, antaranya, Allahumma as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku bermohon akan perasaan takut kepadamu pada waktu aku tidak dilihat orang dan pada waktu aku dilihat. Hadis rawahul Nasa'i. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbahagi kepada dua, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu berada di khalayak ramai atau dilihat orang,
dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu bersendirian. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa baginda dengan al-ghaib, iaitu pada waktu tidak dilihat oleh orang lain, dan asy-syahadah, iaitu pada waktu dilihat oleh orang lain. Sesungguhnya wujud dalam diri seseorang insan bahawa sikap apabila dilihat orang maka dia menjauhi perkara maksiat atau perkara yang memalukan. Namun apabila bersendirian serta tidak dilihat oleh orang lain, maka secara diam-diam dia melaksanakan perkara-perkara yang terlarang. Bahkan wujud insan yang sedang melaksanakan perkara maksiat lalu dia meninggalkan perbuatan tersebut disebabkan bayi atau budak kecil yang sedang memerhatikannya. Persoalannya, mengapakah perasaan malu hanya wujud terhadap bayi atau budak kecil yang sedang memerhatikannya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat setiap perbuatannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha melihat akan dosa-dosa hamba-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak lalai daripada apa yang dikerjakan oleh setiap makhluk-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita akan sikap di atas sebagai hadis daripada As-Sauban radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud akan datang sesuatu kaum pada hari kiamat dengan amalan yang banyak seperti gunung Tihamah, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Kata As-Sauban, wahai Rasulullah, sifatkan kepada kami ciri-ciri mereka supaya kami tidak menjadi sebahagian dari mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu saudara-saudara kamu dari kalangan kaum keluarga kamu. Mereka melakukan amalan pada malam hari seperti kamu. Apabila mereka bersendirian, mereka menodai larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahul Ibnu Majah. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, antara persoalan-persoalan yang boleh kita jadikan sebagai penilaian ataupun ukuran perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah, adakah kita merasakan takut, gentar atau merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala apabila disebutkan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita merasa ngeri, kecut atau merasa bimbang apabila mengingatkan dosa-dosa terdahulu yang pernah kita lakukan ataupun dosa-dosa terkemudian yang mungkin kita akan laksanakan? Adakah kita mengurangi dosa-dosa yang sering kita laksanakan kerana takut, bimbang dan tidak sanggup untuk menghadapi azab dan neraka Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita ngeri dan amat takut mati dalam keadaan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Selain itu, antara tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang boleh muhasabah dalam diri kita ialah, pertama, lidah kita terpeliharakah dari berdusta, mengumpat, menyebarkan fitnah, berbual kosong dan banyak bercakap perkara sia-sia? Sesungguhnya lidah orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala sentiasa berzikir, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran dan saling ingat memperingati. Kedua, hati kita terpeliharakah daripada sifat hasad, dengki dan permusuhan, kerana kedua-dua sifat tersebut akan menghapuskan segala pahala amal kebajikan kita. Ketiga, mata kita terpeliharakah
dari memandang perkara-perkara haram serta tidak terpikat ataupun tertumpu kepada hal keduniaan semata-mata. Keempat, perut kita terpeliharakah daripada dipenuhkan dengan hasil yang subhah, apatah lagi yang haram terkandung dalam makanan dan minuman kita. Kelima, tangan kita terpeliharakah dari digunakan untuk melaksanakan perkara-perkara haram. Sebaliknya, kedua-dua tangan yang dimiliki digunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, kaki kita terpeliharakah dari melangkah ke tempat maksiat. Sebaliknya, kedua kaki yang dimiliki hanya melangkah ke tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, segala amal dan ketaatan yang dilaksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan riak, sebaliknya segala-galanya semata-mata dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, takut kepada Allah Subhanahu wa taala diikuti dengan mengharap kepada rahmat-Nya dan syurga-Nya. Begitu juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala diikuti dengan mengharap pengampunan-Nya dan dijauhkan dari neraka-Nya. Seseorang insan apabila melakukan ibadah kerana mengharapkan pahala tetapi tidak takut dan melakukan larangan-larangan Allah, menjadikan ibadahnya adalah sia-sia. Antara pengajaran khutbah yang dapat diambil pada hari ini ialah, pertamanya, umat Islam hendaklah menyuburkan keimanan ataupun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang adanya syurga, azab neraka, hisab serta hari pembalasan atau hari kiamat. Sesungguhnya keimanan atau keyakinan tersebut dapat membuahkan rasa takut dan gerun kepada azab neraka dan mengharapkan kepada ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dan harap ini kemudian menimbulkan sifat sabar dalam melaksanakan segala ketaatan dan sabar dalam menjauhi segala kemungkaran. Kemudian timbulnya rasa tenang, yakin dan tawakal dalam diri insan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa merenung, berfikir dan tadabbur terhadap janji baik dan janji buruk dari Allah serta sifat-sifat syurga dan neraka yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Kalau kita merenung azab-azab Allah Subhanahu wa taala, akan menimbulkan rasa takut kepada Allah diikuti dengan mengharap pengampunannya serta dijauhkan diri kita daripada neraka-Nya. Begitulah juga apabila kita merenung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan menimbulkan rasa harap kepada syurga-Nya. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa mempelajari, memahami dan mentadabbur nama-nama dan sifat-sifat keagungan, kemuliaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemberi rezeki, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Sama sekali tidak akan mensia-siakan segala ketaatan hamba-hambanya, dan sesiapa yang berbuat kebajikan walaupun seberat zarrah, nescaya akan dilihat
dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan walaupun sebesar zarah saja akan dilihat dan dinilai juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperhitungkan di hari akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Suratul Anfal ayat yang kedua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارئة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوا لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك دلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ibn marhum Sultan Badlisyah wa wali ahdihi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlisyah ibn Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah
اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة